Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman tuan-tuan, berdasarkan daripada laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui United Nations Refugees, sekarang terdapat 68.5 juta pelarian di seluruh dunia. Ingat angka ini, 68.5 juta pelarian di seluruh dunia. Dari angka tersebut, Islam adalah bangsa yang terbesar menjadi pelarian di dunia, yang saya akan menyentuh 6 negara Islam yang menyumbang kepada pelarian yang paling besar di dunia. Untuk saudara lihat bagaimana kritis dan kritikalnya keadaan umat Islam di seluruh dunia. Saya fokuskan dulu angka supaya saya dapat melihat. Daripada 68.5 juta pelarian di seluruh dunia, pelarian yang berasaskan peperangan dan krisis domestik ada 6 negara, berbanding jumlah pelarian yang lain adalah pelarian yang mengalami krisis makanan. Bagi 6 negara yang mengalami krisis pelarian yang paling tinggi kerana peperangan adalah negara Islam. Pelarian yang paling tinggi bagi krisis perang, iaitu daripada 2011 hingga sekarang, adalah Syria dengan 6.3 juta daripada 32 juta rakyat Syria. 6.3 juta kini menjadi pelarian. Dengan 2 juta lebih daripada mereka kini berlindung di Turki kerana Syria bersempadan dengan Turki. Manakala 2 juta lagi bertebaran di bumi Eropah. Ini sekali lagi saya ulangi pada saudara, tolong ambil peringatan. Negara-negara yang menerima pelarian Islam di Eropah adalah negara-negara bukan Islam. Ini saudara selalu ingat, sama ada mereka menyeberangi lautan Mediterranean terus daripada Syria, atau kumpulan yang menyeberangi lautan Mediterranean dengan menggunakan Syria sebagai pengkalan untuk keluar. Sebelum sampai di perairan sama ada di Itali atau di Greece, mereka majoriti 100% adalah pelarian Islam. Apabila mereka merentas masuk ke lautan Mediterranean, sama ada mereka sampai ke pantai Itali atau mereka sampai ke pantai Greece, bererti mereka sampai di negara-negara bukan Islam. Secara lebih jelas, mereka sampai di negara-negara Kristian. Sekitar 2 juta pelarian Islam daripada Syria, termasuk juga pelarian Islam yang datang daripada Libya, kerana Libya juga mengalami krisis perang saudara. Dan masyarakat-masyarakat Islam yang mengalami krisis di bahagian utara Afrika akan melarikan diri ke Syria, dan kemudian daripada Syria, mereka akan menaiki bot merentas lautan Mediterranean untuk sampai sama ada di Greece ataupun sampai di Itali. Sesuatu yang paling menakjubkan untuk saya berkongsi pada saudara, sama ada mereka tiba di pantai atau bot mereka dikesan di perairan Mediterranean di luar pantai Itali ataupun di luar pantai Greece, mereka akan dibawa ke negara Itali dan Greece dan ditempatkan sebagai pelarian antarabangsa. Ini adalah layanan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat Eropah berdasarkan apa yang disebut sebagai tamadun Eropah. Agak tidak sesuai untuk saya sebut sebagai sifat kristianisasi, kerana Eropah lebih membina tamadun mereka berdasarkan sifat mereka sebagai civilization orang Eropah ataupun tamadun Eropah. Dan mereka menerima lebih 2 juta pelarian Islam, majoritinya adalah dari Syria dan sebahagian kecilnya adalah yang mereka belayar daripada Libya. Kebanyakan orang-orang Libya yang juga mengalami krisis perang saudara. Dan orang-orang ini ditempatkan dengan kebanyakannya menumpang di negara Greece, yang kini adalah antara negara yang paling teruk krisis ekonominya di Eropah sejak tahun 1998 apabila berlaku krisis subprima. Greece sampai menjadi negara muflis. Tetapi Greece yang terkenal sebagai negara Kristian Ortodok tetap menerima pelarian Islam, menumpangkan pelarian Islam sebelum memindahkan pelarian Islam ini ke negara penerima, terutamanya adalah Jerman, Perancis dan juga Austria. Manakala sebahagian lagi yang mana diselamatkan oleh tentera laut Itali ataupun berjaya berlabuh di bumi Itali, juga diberi bantuan oleh orang Itali. Itali adalah masyarakat Kristian Katolik kerana Vatikan adalah bandar di Itali. Mereka diberi persinggahan di Itali dan kemudian dipindahkan ke negara-negara yang menyediakan kawasan pelarian yang lebih luas untuk menerima pelarian Islam daripada Syria. Antara negara yang paling besar menyumbang dalam penempatan pelarian Islam adalah Perancis, Austria dan juga kerajaan Jerman.
Saya ingin memberi peringatan kepada saudara mengenai satu perkara yang perlu ada dalam fikir saudara adalah bagaimana orang-orang Eropah yang saya anggap sebahagian kecil daripada mereka sahaja berpandukan kepada Bible, tetapi sebahagian besar daripada mereka berpandukan kepada civilization ataupun kita panggil ketamadunan berfikir sebagai manusia, telah menerima pelarian Islam, menyediakan tempat yang besar terutama sebuah kota di Perancis bernama Calais. Di situlah ditempatkan saya anggap tak kurang daripada 300,000 pelarian Syria yang lari. Saya sebut tadi, jumlah total pelarian Syria yang meninggalkan negara mereka adalah 6.3 juta. 2.5 juta diterima di Turki, manakala yang lain bertebar di bumi Eropah. Ini penting untuk saudara ambil iktibar. Saya pergi dulu pada angka-angka pelarian. Pelarian yang paling tinggi saya sebut tadi, nombor 1 adalah pelarian daripada Syria, iaitu berjumlah 6.3 juta orang. Manakala yang kedua tertinggi adalah Afghanistan. Dalam krisis 40 tahun Afghanistan berperang, Afghanistan memiliki 2.6 juta pelarian, dengan hampir setengah juta berada di Iran, dengan hampir setengah juta berada di Pakistan, makanan yang lain bertebar di seluruh negara-negara berdekatan dengan Afghanistan. So Afghanistan menyumbang 2.6 juta pelarian daripada 32 juta rakyatnya setelah melalui 40 tahun tempoh perang. Manakala Syria menyumbang 6.3 juta pelarian dalam tempoh 9 tahun berperang bermula pada tahun 2001 hingga tahun 2020. Dan kedua-dua negara ini, Afghanistan dan juga Syria, berperang saudara. Bererti peperangan sesama umat Islam yang menyumbang kepada berlakunya pelarian. Pelarian yang ketiga paling tinggi di dunia adalah daripada Sudan Selatan. South Sudan itu negara baru. Sudan Selatan mendapat kemerdekaan daripada Sudan Utara setelah berlaku krisis yang sangat panjang di antara masyarakat Islam dan masyarakat Kristian, di mana Sudan pada satu masa adalah sebuah negara Sudan, tetapi akibat tekanan daripada masyarakat antarabangsa serta beberapa tuntutan yang dibuat oleh masyarakat minoriti Kristian Sudan di bahagian selatan, maka Sudan Selatan mencapai kemerdekaan. Tetapi apabila Sudan Selatan mencapai kemerdekaan, berlaku juga peperangan menyebabkan Sudan Selatan menyumbang 2.4 juta pelarian dalam komposisi keagamaan yang mix, iaitu Islam dan Kristian. Berarti Sudan Selatan menyumbang negara yang ketiga, iaitu 2.4 juta pelarian. Jadi saya ulang sekali lagi, Syria 6.3 juta pelarian, diikuti oleh Afghanistan 2.6 juta pelarian. Tempat ketiga diikuti oleh Sudan dengan 2.4 juta pelarian. Sedar atau tidak untuk makluman saudara, hanya terdapat 4% umat Islam yang berada di Myanmar. Total penduduk Myanmar adalah 52 juta. 4 ke 5% saya membuat anggaran antara 2.5 juta umat Islam ke 2.7 juta umat Islam berada di Myanmar. Dari jumlah tersebut, 55% telah lari meninggalkan tanah air mereka, iaitu antara 1.3 juta orang ke 1.4 juta orang Rohingya kini menjadi bangsa pelarian dengan lebih kurang 1.2 juta orang berada di Bangladesh, iaitu di sempadan Bangladesh, Sitwe dan juga Cox's Bazar. Mereka berada di situ sebagai pelarian. Manakala yang lain merentas masuk dengan kira-kira 10,000 orang berada di Thailand. Manakala di Malaysia yang didaftarkan sebagai pelarian di bawah United Nations Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian sekitar 100,000 hingga 110,000 orang. Saudara harus faham, Malaysia adalah negara yang tidak menandatangani Konvensyen Pelarian Dunia. Berarti kita tidak bertanggungjawab ke atas pelarian yang datang ke negara kita. Ini adalah dasar yang dikekalkan oleh Malaysia secara konsisten sejak tahun 70-an. Apabila kita menerima pelarian Vietnam di Pulau Bidong, kemudian kita memindahkan pelarian Vietnam daripada Pulau Bidong pergi ke Sungai Besi, Malaysia tidak menyediakan hak-hak asas bagi pelarian, di mana di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, apabila anda menandatangani Konvensyen Pelarian, maka anda perlu memberi 6 hak kepada pelarian sama seperti mana anda memberi hak kepada warga negara, kecuali hak untuk mengundi saja tidak layak dimiliki oleh pelarian. Sebagai sebuah negara membangun, kita tidak mungkin memenuhi kehendak kriteria yang dalam Konvensyen Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kerana kita menerima jumlah 100,000 ke 120,000 pelarian Rohingya. Dan pada waktu yang sama kita tahu pada tahun 70-an
apa ni disebut Indo-China, iaitu Kemboja dan Vietnam sedang mengalami peperangan yang besar. Malaysia keberatan untuk menandatangani konvensyen pelarian kerana kita bimbang perairan di pantai timur menjadi lambakan bagi kemasukan pelarian asing akibat perang Vietnam dan perang Kemboja. Ini akan meletakkan negara kita sebagai destinasi tersasar bagi pelarian-pelarian yang berada di garisan krisis. Kita bersetuju untuk kerajaan tidak membuat keputusan tersebut. Tapi pada masa yang sama saya sebutkan tadi, oleh kerana hari ini Myanmar adalah negara keempat yang menyumbang kadar pelarian paling tinggi di dunia, iaitu 1.3 juta pelarian dengan 100% pelarian adalah umat Islam. Dan Bangladesh antara negara termiskin di dunia. Bangladesh disenaraikan antara 18 negara paling miskin di dunia. Kini terpaksa menampung 1.3 juta pelarian Islam yang datang dari Rohingya di sepanjang sempadan antara Bangladesh dan juga Myanmar, terutama di Cox's Bazar dan juga di Sittwe. Dia juga memberi beban kepada negara Bangladesh yang telah sedia miskin dengan penduduknya yang sekitar 107 juta orang dan terpaksa menerima lagi 1.3 juta pelarian Rohingya. Maka itu adalah beban besar. Tapi setakat ini kita boleh berterima kasih terhadap pendirian politik kerajaan Bangladesh kerana mereka mempunyai, walaupun dalam keadaan yang sangat tertekan, kerajaan Bangladesh cuba memberi segala bentuk kerjasama untuk melindungi 1.3 juta penduduk Islam daripada Rohingya Myanmar yang kini berada di sempadan Bangladesh. Beberapa usaha sedang dibuat oleh negara-negara Islam untuk membantu, dengan sekurang-kurangnya membantu Bangladesh untuk menyediakan pertempatan yang lebih baik bagi 1.3 juta pelarian. Yang saya jangka kepada saudara, secara bijak kita boleh berfikir bahawa Myanmar ataupun kerajaan Naypyidaw, ibu kotanya, tidak pernah mempunyai niat untuk menerima kepulangan masyarakat Islam di Arakan. Walaupun mereka memberi berbagai janji untuk melindungi 1.3 juta masyarakat Islam yang menjadi pelarian di Bangladesh untuk pulang, tetapi peristiwa pada 2012 sentiasa menghantui orang Islam untuk pulang kerana pada tahun 2012 berlaku gabungan di antara tentera, antara masyarakat awam yang menjadi tentera dan masyarakat Sami Buddha yang bergabung dan melancarkan operasi pembunuhan etnik ke atas orang Islam, di mana dalam jangkaan ada yang menyebut 15,000 dan ada yang menyebut 22,000 orang Islam mati dibunuh dalam op pembunuhan etnik yang dilancarkan oleh kerajaan, oleh junta tentera Myanmar, kalaupun tidak secara rasmi, tapi ia dibiarkan berlaku tanpa sebarang halangan. Jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi supaya walaupun saudara ramai orang melancarkan kempen anti Rohingya di Malaysia, anda membenci orang Rohingya dengan menggambarkan mereka adalah bangsa yang tidak berpelajaran. Anda memandang rendah kepada mereka sebagai bangsa yang datang daripada negara yang tidak bertamadun. Anda memandang rendah kepada mereka sebagai bangsa yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Tapi suka saya ingatkan kepada saudara, sekiranya orang-orang Islam yang berada di bumi Eropah, sekiranya orang-orang Greece ataupun orang Greece yang mempunyai fahaman Kristian Ortodok, orang Itali yang menjadi pusat bagi pergerakan Kristian Vatikan, ibu kota Kristian Katolik yang paling besar di Vatikan, orang Jerman yang satu masa dulu adalah penganut Nazi yang membunuh hampir 10 juta manusia dalam Perang Dunia Kedua, orang Perancis yang pada satu masa adalah penjajah dan juga kolonial kepada negara-negara Islam, mereka boleh menerima lebih daripada 2 juta orang Islam untuk berada di negara mereka. Dan orang-orang Islam ni juga menimbulkan banyak masalah kerana pelarian-pelarian Syria, pelarian-pelarian daripada Libya yang sedang menghadapi krisis apabila mereka menumpang di bumi Eropah. Mereka juga tidak dapat lari daripada tekanan hidup yang menjadikan mereka melakukan jenayah di bumi yang mereka tumpangi. Tetapi hingga hari ini, parlimen di keempat-empat buah negara, iaitu parlimen di Greece yang kini sedang mengalami pemulihan ekonomi kerana Greece hampir muflis pada tahun 1998, ahli-ahli politik yang berada dalam parlimen Itali, ahli-ahli politik yang berada dalam parlimen Jerman dan ahli-ahli politik yang berada dalam parlimen Perancis, majoritinya tidak pernah membincang untuk meluluskan usul menghalau keluar umat Islam yang menjadi pelarian di bumi mereka. So ini saya nak mikir saudara ada fikir bahawa sekiranya seorang bukan Islam, sama ada dia adalah penganut Kristian yang baik ataupun
seorang yang berpegang kepada falsafah sekular, iaitu falsafah kebijaksanaan manusia dengan tidak meletakkan agama sebagai ciri-ciri falsafah, dapat berfikir dengan begitu baik dan begitu tulus dalam menerima pelarian asing, dalam menerima pelarian yang bukan bangsa mereka, dalam menerima pelarian yang bukan seagama dengan mereka. Saya fikir ada benda lah kita nak kena fikir sikap kita terhadap orang Rohingya. Kita mungkin cuba mencari alasan kerana mereka adalah orang yang mengotorkan pasar borong selayang. Kerana seorang dua daripada mereka cuba menjadi pailang ataupun taiko di Facebook, hanya kerana anak-anak Rohingya kelihatan sangat mengganggu kita apabila kita lalu di depan Sogo di Bukit Bintang. Mereka mengemis, menjual ayat-ayat Quran dalam bentuk stiker kecil. Kita merasa terganggu hanya dengan sedemikian rupa, maka kita melancarkan kempen besar-besaran untuk bersifat anti Rohingya. Saya cuba memikirkan bahawa kita ini adalah orang yang mengaku bahawa kita membaca Al-Quran. Kita orang yang mengaku bahawa kita mencintai Rasulullah. Kita mengaku bahawa kita orang yang bersolat malam. Kita mengaku kita adalah umat Islam yang menunaikan solat 5 hari sewaktu. 5 waktu sehari. Kita mengaku kita orang Islam yang menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kita mengaku kita orang Islam yang menunaikan zakat dan fitrah. Kita mengaku kita orang Islam yang cuba berusaha untuk sampai di kota suci. Apa saja yang diasaskan dan jadikan hukum, yang dijadikan rukun di dalam Islam, cuba kita patuhi. Tetapi sebenarnya dari segi kualiti kemanusiaan, kita adalah umat Islam yang menganiaya umat Islam yang lain hanya kerana dua faktor. Pertama, mereka datang daripada negara yang bukan senegara dengan kita. Yang kedua, mereka bukanlah bangsa yang bertutur dan berbudaya dengan bangsa kita. Sebab itulah saya suka mengulangi pandangan Rasulullah bahawa kami bahawa ayat Al-Quran mengatakan kamu dijadikan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali, itu sebagai asas yang penting. Sekiranya kita tidak dapat mengamalkan ayat yang pendek itu, kita terpaksa mengatakannya bahawa orang Islam yang mempelajari agama Islam tidak dapat mengamalkannya. Tetapi saya tidak tahu di mana berpuluh juta orang Eropah mempelajari perkara tersebut dengan memberi perlindungan kepada lebih 2 juta pelarian Islam, terutama berbangsa Syria dan berbangsa Libya, yang kini berlindung di kemah-kemah pelarian yang bertebaran di Perancis, yang bertebaran di Jerman, di Itali dan di Greece dan di beberapa negara kecil termasuk Austria dan Belgium yang turut memberi perlindungan kepada orang Islam. So saya habiskan dulu tutorial hari ini, kira-kira 30 minit aja. Kira-kira 30 minit lah kot. Lebih kurang 30 minit untuk mencetuskan fikir kepada kita. Berapa? 17 minit. Tak panjang untuk memberikan kita fikir mengenai kalaulah pun kita percaya bahawa solat 5 waktu boleh menjadikan kita ahli syurga. Kalaulah pun kita percaya bahawa menunaikan berpuasa pada bulan Ramadan akan menjadikan kita orang Islam yang beriman. Kalaupunlah kita percaya bahawa menunaikan zakat dan fitrah menjadikan kita seorang Allah muliakan. Kalaulah pun kita percaya dengan mengumpulkan duit dalam keadaan apa daya pun untuk menunaikan rukun haji menjadikan kita melengkapkan diri kita dalam rukun Islam. Tapi saya fikir soalan yang mungkin susah kita akan jawab besok adalah sikap kita ke atas orang Islam. Kita mungkin disukarkan besok di padang mahsyar, disukarkan di alam kubur. Apabila kita ditanya mengenai sikap kita ketika hidup terhadap orang Islam yang lain, terutama dalam kes kita, generasi kita yang berdepan dengan pelarian Rohingya, saya tak fikir kot kita akan boleh jawab dengan mengatakan kita marah kerana mereka berada di pasar borong. Kita tak mungkin boleh menjawab dengan mengatakan ampunilah kami kerana kami membenci mereka kerana ada 2-3 daripada mereka menjadi samsing di Facebook. Tak mungkin kita boleh menjawab kerana kami tidak sukakan mereka kerana tubuh mereka berbau bawang putih. Tak mungkin kami tidak sukakan mereka kerana mereka tidak berpendidikan. So saudara fikir supaya amal ibadat kita yang kita bangga-banggakan, konon kita inilah orang yang bersolat 5 waktu, kita inilah orang yang membaca Al-Quran siang dan malam, bangun pada malam hari menangis untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita berpuasa pada bulan Ramadan, naik lagi status di Facebook, kita lah orang yang berpuasa 6, naik lagi status di Facebook, Isnin dan Khamis kita tidak minum kerana kita berpuasa sunat. Ambil lagi gambar, selfie berkali-kali, maksudnya ketika berada di tanah suci,
tawaf hanya 7 pusingan tapi gambar adalah 70 keping. Sa'i pergi balik hanyalah berapa kali, tetapi saudara menghantar 600 gambar bersa'i untuk bermegah-megah dengan kehadiran saudara di bumi suci Mekah. Tetapi sekiranya gambar-gambar tersebut tidak dapat menggambarkan hati saudara, saya fikir kita adalah orang yang paling sia-sia dalam melakukan ibadah. Kerana akhirnya persoalan yang paling penting, apakah tanggungjawab yang kamu jalankan secara akhlak dan secara hati sebagai seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Sebab ini perkara yang paling penting. Tanyalah semua ustaz. Saya bukan nak tazkirah. Tapi tanyalah pada semua ustaz. Sifat kita ke atas orang Islam yang lain itu adalah perkara yang sangat penting. Menzalimi orang Islam yang lain, menzalimi orang bukan Islam pun adalah satu hal yang sangat besar dah. Apatah lagi anda menzalimi orang Islam dengan mengabaikan mereka, menindas mereka, mengenepikan mereka, dan dalam keadaan tertentu anda menganiaya mereka hanya kerana mereka adalah orang Islam dari negara yang lain, bangsa yang lain dan bertutur dengan bahasa yang lain. Okey, saya tamatkan di situ malam ini.